Okey, baik, boleh kita sambung insya-Allah. InsyaAllah teruskan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi sebelum kita berehat, kita dapat kongsikan beberapa perkara, dan hari ini merupakan minggu ataupun sesi yang terakhir untuk modul kita ni, modul Jarh wa Ta'dil. Dan tadi kita ada bahaskan sedikitlah yang berkaitan dengan jenis-jenis hadis itu yang jatuh menjadi statusnya lemah. Hadis yang tidak otentik. Kita panggil hadis yang dhaif ataupun hadis yang weak, yang lemah. Jadi hadis yang lemah ni kita perlu faham, tak semuanya hadis itu dia berat. Tak semestinya hadis yang lemah itu berat. Ada kadang-kadang tu dia ringan, kadang-kadang tu dia berat, hadis lemahnya. Kenapa dia ringan? Kerana dia tidak dikritik ataupun dhaifnya bukan terkait dengan kepribadian seseorang perawi itu. Jadi kita dah jelaskanlah, contoh sanadnya terputus tadi hadis mursalnya, muallaq, munqati', mu'dhal dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan peribadi pun mungkin dari sudut hafalan lah, mungkin terlupa sedikit dan sebagainya, ingatannya sedikit. Manakala yang tidak boleh naik, kita dah sebutkan beberapa tadi, iaitu antaranya hadis maudhu', palsu, matruk yang dibuang, mungkar, hadis yang perawi yang bertentangan, perawi yang lemah bertentangan dengan perawi yang lebih kuat, hadis-hadisnya. Mudraj adalah hadis yang mana termasuknya bukan kalam Nabi tetapi termasuk dalam kalam Nabi. Dia ada sanad dan matan, itu dari sudut matan. Kita dah pernah bincangkan sebelum ni. Okey, yang mana ada kekeliruan sedikit. Kemudian maklub adalah hadis yang terbalik. Hadis yang terbalik maklub yang mana seorang perawi itu dia keliru dan dia terbalikkan. Dia terbalikkan teks ataupun matan hadis tu. Dia terbalikkan. Ana pernah sebut dulu maklub dalam Sahih Muslim, yang mana kalau ikut riwayat-riwayat yang ramai, yang banyak daripada Bukhari sebagai contoh, kan Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada satu hari hanya ada tidak akan dapat naungan kan, yudhillu, melainkan dapat naungan Allah. Kan hari yang mana tiada naungan tetapi naungan Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar nanti, padang mahsyar. Yang mana ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Antaranya adalah orang yang menginfak dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya tidak sedari ataupun tidak tahu. Maksudnya orang rapat pun tak tahu dia buat kebaikan lah. Dia infak, dia sedekah dan sebagainya. Isteri dia pun tak tahu, suami dia pun tak tahu. Tapi dalam keadaan yang diizinkan lah. Okay, jadi di situ maklub adalah dalam hadis Muslim mengatakan tangan kiri. Apabila tangan kiri itu infak ataupun sedekah, tangan kanan yang tak maklum. Ataupun tangan kanan pun tak tahu. Jadi dia terbalik di situ. Sepatutnya tangan kanan tetapi tangan kiri. Jadi sebahagian ulama mengatakan di situ ada sedikit maklub lah. Dia terbalik. Hadis maklub selalunya dhaif. Boleh, dan ada banyak kes-kes lagi lah. Turun ke sujud, lutut dulu ataupun tangan dulu. Ikut kepada hadis, Nabi mengatakan hendaklah kamu turun bila nak sujud lah dahulukan tangan sebelum kaki, sebelum lutut. Maksudnya pegang dulu, barulah lutut ini disentuh lantai. Jangan disamakan seperti unta. Jadi Ibn Qayyim mengatakan hadis ini maklub. Sebab sepatutnya lutut dululah. Kalau unta tangannya turun dulu, kita perlu berbeza dengan unta. Nabi kata jangan sama dengan unta bila dia nak duduk. Kalau unta, kalau kita belajar macam mana? Kita nampak kan? Dia turun lutut dulu ke macam mana? Tangan dulu ke, kaki ke, lutut ke? Tak tahu. Pernah nampak tak unta duduk? Pernah kan? Tangan depannya dia lipat dulu, betul? Dah turun baru kakinya. Jadi seakan macam kalau lah begitu, sudah pasti sepatutnya Nabi perlu sebut turunlah kaki, lutut dulu baru tangan. Mesti kita berbeza dengan unta. Mesti berbeza dengan unta. Jadi Ibn Qayyim kata itu maklub. Tapi sebagai ulama kata tak, itu bukan maklub. Sebab apa? Sebab unta tu mana dia tangan ke kaki? Semua tu tangan ke kaki? Macam nak tahu. Semua tu kaki. Jadi macam mana? Jadi berkaitan dengan unta ni pun masih lagi satu perbahasan. Jadi itu perlu tanya kepada ni lah,
pakar binatang lah Dan maksudnya adalah di situ ada perbahasan lah. Okey, baik. Okey, jadi itulah makhluk. Okey, apa lagi? Jadi ini semua termasuk dalam yang tak boleh naik kalau dia tak ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan. Mutarib kita dah sebut hadis yang bertentangan, yang mana kekuatan dia semua kuat tapi dia bertentang. Maksudnya perawi itu dia sikoh semuanya kuat satu level tetapi dia bertentangan antara satu dengan yang lain dari sudut hadisnya. Satu kata keluar, satu kata masuk, tapi semua kuat. Okay, musahaf, kalau hadis itu berbentuk musahaf juga, kalau dia tak ada kekuatan, tak ada penolong, pembantu daripada hadis-hadis yang lain, dia tetap akan menjadi dhaif yang berat. Musahaf ni apa? Musahaf adalah hadis-hadis yang mana dari sudut penulisannya, dia tu salah tulis. Nama sebagai contoh. Jadi titik dan hurufnya tu salah. Sebagai contoh sepatutnya Al-Awwam bin Murajim. Tetapi dia sebut Al-Awwam bin Murahim. Jadi daripada jim menjadi ha. Mungkin dari sudut penulisan dia pun dia silap dan sebagainya. Jadi bila dia catit dengan cara silap lah. Jadi sepatutnya Murajim dia sebut Murahim. Jadi ini dipanggil sebagai hadis musahaf. Ada banyak juga hadis begini telah dihimpunkan. Okay, ada pula hadis yang itu dari sudut sanad ya, nama perawi. Kadang-kadang tersilap pada isi kandungan matan. Iaitu contohnya hadis yang puasa 6. Man shoma Ramadan thumma atba'u sitan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi sepatutnya sitan min Syawal kan. Tetapi dia terubah kan, sitan menjadi syai'an. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan apa-apa daripada Syawal. Syai'an ni macam benda ataupun mana-mana dalam bulan Syawal tu. Dia bukan 6, dia tak ada 6, mungkin 7, mungkin 4 hari puasa dalam bulan Syawal, maka dapat macam pahala puasa setahun. Jadi dia tak ada spesifik 6. Dia cuma mana-manalah satu hari pun mungkin dapat. Yang penting puasa dalam bulan Syawal. Boleh faham setakat ni? Boleh. Jadi ini semua kesilapan dari sudut penulisan. Jadi ini kita panggil hadis musahaf. Musahaf. Ini term lah. Jadi hadis musahaf ini tak boleh naik darjatnya dan kekuatannya selagi mana dia tak ada yang membantu dia naik. Dia tetap akan menjadi hadis yang berat kedhaifannya. Musahaf. Musahaf. Daripada perkataan sahifah. Suhuf kan. Lembaran je Ustaz. Lembaran, sahifah. Kan lembaran lah, tulis kan. Cara penulisan dia, nak ingat cara penulisannya. Sahifah, penulisannya salah. Tertukar. Okey, boleh setakat ni siapa yang pernah belajar Doktor Quran, kita boleh tahulah dulu penulisan Arab bukan macam ni kan. Tak ada titik, tak ada baris. Betul? Okey. Jadi itu musahaf dikategorikan hadis berat. Satu lagi adalah hadis muharraf kan disebut tadi dekat sini. Muharraf. Hadis yang dia huruf dia tu. Tapi di sini bukan huruf lah, baris. Muharraf maksudnya barisnya salah. Barisnya yang tersilap. Contoh dekat sini apa? Dia kata Zubaid kan, kalau dekat sanad ada nama perawi, asalnya sepatutnya Zabid nama dia, tetapi dia sebut Zubaid. Disebutkan Zubaid. Mungkin ini penulisan yang selepas dah ada mungkin ni baris dan sebagainya pada zaman Abbasiyah. Jadi ini ada kesilapan sedikit ataupun dia sebut tu beza. Zabid menjadi Zubaid. Kalau dari sudut matan, yang mana Nabi mengatakan an-nahyu 'anil hilaq yaumal jum'ah qabla salah. Iaitu Nabi melarang ataupun di situ ada tegahan lah, yang mana sebelum solat Jumaat tak boleh buat lingkaran ataupun tak boleh buat kelas lah, ataupun kelas-kelas bulat-bulat begitu kan, adakan kelas-kelas bulat-bulat begitu ataupun kita panggil apa, study circle Nabi larang begitu betul-betul sebelum solat Jumaat. Sebaiknya duduk kita
baca Quran ke, datang awal berzikir ke, begitulah. Jadi ada halangan. Jadi ada orang hilak ni lingkaran ataupun study circle lah. Hilak adalah circle, bulat. Jadi dia bila nak belajar zaman dulu, mereka belajar dalam study circle kan. Bulat-bulat, begitu guru dia ada duduk tengah kadang-kala, anak murid dia buat bulatan. Tapi dia tukar daripada perkataan hilak menjadi halqu. Halq. An halqi. Lain tau maksud. Apa maksud halqi? Nabi melarang, asalnya Nabi melarang untuk melakukan study circle ataupun bulatan, belajar secara bulat. Kalau halq, apa? Botakkan rambut. Jadi Nabi melarang untuk botakkan rambut setiap hari Jumaat. Begitu. Jadi beza kan? Cukur lah. Halq ni adalah cukur rambut. Okay. Dan kadang-kadang ulama tu mereka salah faham kan, dan mereka pun tak cukur rambutnya. Okey, boleh setakat ni. Jadi muharraf juga termasuk dalam kategori hadis yang berat. Okey, boleh tak setakat ni? Jadi kita secara umumnya ana fahamlah. Memang banyak ke ustaz begini nak hafal. Yang penting ana boleh rumuskan apa saja yang berkaitan dengan kepribadian orang tu, maka selalunya dia hadis berat. Hadis dhaif yang berat. Kalau dia berkaitan dengan sanad, selalunya dia adalah hadis dhaif yang ringan selalunya. Tetapi ulama hadis dah meletakkanlah beberapa dah senaraikan. Ini satu perbahasan yang agak detail lah. Okey, boleh setakat ni. Yang terakhir maklul ni maksudnya hadis yang cacat. Yang ini anda pernah sebutlah berkaitan dengan Nabi naikkan matahari. Ingat lagi tak? Untuk Umar solat. Itu hadis tu secara umum nampak macam okey. Ada tak anda letak dekat sini? Yang ini anda cuma letak bahasa Arabnya saja. Okey. Yang mana Nabi SAW doakan Ali kan, Allahumma inna abdaka aliyan ihdabasa nafsahu ala nabiyyik. Ya Allah, sesungguhnya hamba kamu Ali telah menyekatlah dirinya untuk nabinya. Maksudnya Ali tak nak bergerak radhiyallahu anhu, Nabi baring atas riba Ali, Nabi penat, baring sekejap. Tapi Ali belum solat asar. Sampailah maghrib. Farudda alaihi syarquha. Maka Nabi kembalikan kan, daripada dah sunset, Nabi balikkan sunrise. Wa fi riwayatin, itulah. Kemudian yang lain pun, qala Asma faraaituha qarabat. Asma pun mengatakan, aku nampak matahari itu dah terbenam. Summa raaituha tala'at. Kemudian aku nampak dia terbit balik. Kemudian terbenam kembali. Maksudnya matahari itu dia naik turun begitulah. Jadi hadis ni nampak macam mukjizat, kita dah sebut kan sebelum ni kan. Nampak macam mukjizat. Ingat ke tidak ni? Ingat nampak macam mukjizat, tetapi dia adalah hadis yang ada kecacatan. Maklul kita panggil. Maklul adalah hadis kecacatan secara dalaman. Nampak luaran okey, tetapi dalamannya tu ada masalah sikit lah. Sebab hadis ni tidak diriwayatkan oleh ramai. Sepatutnya perlu ramai kan, sebab hadis melibatkan dunia kan, matahari, siang, malam. Sepatutnya hadis ni mutawatir, hadis yang ramai meriwayatkan. Tapi kita tak jumpa itulah. Hadisnya tu hadis yang ada masalah sangat. Okey, jadi kalau kes-kes begini memang dia adalah hadis yang berat. Hadis itu hadis dhaifnya tu kedhaifannya berat. Tak boleh kita terimalah. Okey, kalau dia ada penguat pun tak boleh. Sebab hadis-hadis gini selalu berkaitan dengan perawi itu, dia ni ingatan dia ada masalah. Okey, boleh tak? Pertanyaan, soalan? Hari ni banyak ni lah. Saya ada soalan Ustaz, afwan. Ustaz tadi ada dua soalan. Soalan pertama tadi Ustaz cakap yang hadis yang boleh naik, hadis lemah boleh naik disebabkan sanad. Selalunya. Dan hadis yang tak boleh naik disebabkan perawinya. Nah. Ustaz, tapi tadi ada satu yang Ustaz explain tadi disebabkan matan dia terbalik. Itu dari segi matan atau dari segi perawinya? Itu sedasarnya matan, tetapi yang keliru tu perawi. Oh, so dikategorikan juga ada kategori perawi lah. Naam, kategori perawi. Okey. Tapi kalau hadis ni kesilapan dia ada pada matan, lebih gitu. Okey. Ustaz, yang definisi yang satu yang anda tak dapat type tadi tercepat sangat. Mudraj, mana Ustaz? Mudraj? Mudraj adalah hadis yang dimasukkan.
hadis yang dimasukkan yang bukan daripada hadis itu. Hadis Nabi, Nabi cakap satu perkara tetapi dia termasukkan kalam dia dalam hadis Nabi itu. Itu mudraj. Jadi dalam bahasa Melayu tokok tambah lah ni. Dia tokok tambah dengan kesilapan lah mungkin. Mungkin dia tak ada niat. Kalau tokok tambah boleh jadi dia sengaja. Tapi ini dia tak sengaja. Bila dia nak explainkan, dia nak terangkan kepada anak murid dia, dia tunjukkan. Kita pernah sebut sebelum ni, Nabi kata, kalau kita nak ambil wuduk, mestilah tumit pun kena juga kan, buku lali tumit terkena. Kemudian dia sebagai guru, dia cuma kata kepada murid dia, kita basuh sekali. Nabi kata kenakan air, tapi kita sebutkan maka kita perlu basuh, menggunakan tangan kita basuh begitu. Jadi perkataan maka basuhlah, itu bukan kalam Nabi, itu kalam guru dia yang explainkan hadis tu, yang terangkan. Jadi termasuklah kalam gurunya tu dalam matan hadis Nabi Muhammad, sedangkan dia bukan kata-kata Nabi, dia kata-kata orang lain. Itu mudraj. Faham ke makin pening? Faham. Pening pun ada tapi faham, insyaAllah. Lebih faham daripada pening. Syukran Ustaz. Ya, faham. Selalunya kalam ni lah, kalam sahabat termasuk dalam kalam Nabi Muhammad. Selalunya begitu. Orang ingatkan ni kalam Nabi tapi dia kalam sahabat. Dia begitu, termasuk. Bila termasuk, kita panggil mudraj lah. Nak tahu, buat perbandingan. Buat perbandingan antara hadis. Okey, baik. Di sini persoalannya, apakah yang menjadi faktor yang menyebabkan darjat hadis dinaikkan? Okey, ini ada antara soalan exam kan? Awak kalau lihat yang Ana punya latest slide ni, dekat belakang sekali, Ana ada letakkan tu 4 perkara. Kalau kita sempat buat, kita buat sama-sama. Yang ada warna hijau tu. Awak nampak tak? Slide yang terakhir. Ini. Dia ada dalam ni. Poin yang ketiga. Kongsikan 2 kaedah mengetahui. Maaf bukan ini. Faktor nombor 4. Apakah faktor yang membuatkan hadis dhaif tidak boleh dinaikkan? Ataupun yang boleh dinaikkan? Boleh Jadi soalan ni, 4 poin ni awak tengok betul-betul ini antara poin yang penting untuk kita punya peperiksaan lah. Awak fokus yang ini saja untuk jarah takdir. Okay, jadi Ana cuma nak maklumkan yang bawah sekali ni. Jadi soalan tu yang Ana tanya tu, awak ada slide ni yang terkini Okey. Sebentar. Okey. Jadi ini Ana jelaskan dulu faktor yang menyebabkan darjat hadis dinaikkan. Macam mana dia boleh naik? Satu yang kita dah jelaskan, kerana banyak jalan perawi hadis. Dia banyak jalan. Dia turuk adidah dalam bahasa Arab. Dia ada banyak sanad. Banyak sanad. Kita panggil sebagai syawahid dan mutaba'an. Siapa yang dah pernah ambil mustalah hadis, dia pernah dengar perkataan ni. Angguk kalau pernah, Geling tak pernah. Tak pernah. Okey, mutaba'an syawahid ni dia begini. Dia adalah pembantu lah. Dalam istilah kita, dia bantu hadis-hadis lain untuk naikkan. Okay, what is syawahid ni? Ana ada video yang Ana buat. Syawahid dia begini. Dia adalah hadis lain. Senang kata, kita kata hadis lain. Contoh satu hadis ni, hadis yang sama. Satu hadis. Tentang niat ke, tentang apalah. Satu hadis yang sama Nabi kata, yang dengar tu ramai sahabat. Letaklah yang dengar ni, yang ini siapa? A, letaklah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang dengar hadis yang sama adalah Abu Hurairah, bini Abu. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia lah. Hurairah. Kemudian mungkin ini Anas bin Malik. Ataupun ini diletaklah, kita letak Talha. Talha bin Ubaidillah. Okay, jadi mereka semua, kita kata begini, syawahid adalah jamak. Ini plural tau. Ana letak P P for plural. Singular dia apa? Singular dia syahid. Syahid ni sepatutnya secara bahasa, syahid ni kita saksi. Kan syahadah macam kita beri syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kan syahadah, kita penyaksian. Jadi singularnya satu orang kita panggil syahid. Jadi this one, kita ambil satu. Talhah ini adalah syahid kepada Anas, hadis Anas. Hadis Anas ini, beliau adalah syahid untuk hadis Talhah. Maka A, B, C, D ini semuanya adalah syawahid-syawahid. Dia adalah pembantu-pembantu. Dia adalah Dia adalah penguat-penguat. B, C, D adalah penguat satu hadis ni untuk hadis Aisyah. Jadi mereka semua adalah syawahid lah. Boleh setakat ni boleh?
Ini kita panggil term syawahid. Nanti kita akan lihat apa beza syawahid dengan mutabaat. Syawahid adalah selalunya kategori sahabat. Yang banyak hadis tu yang didengari oleh sahabat. Contohlah ada sahabat A ni, dia ada anak murid yang dengar. Mungkin beza. Ni nanti kita belajar takhrij. Ini takhrij, cara kita nak takhrij begini. Contoh Aisyah ceritakan kepada seorang sahabat ataupun tabi'in tu ceritakan kemudian dibukukan. Yang buku ini Bukhari. Bukukan. Kemudian Abu Hurairah pula dia punya sanad dia lain. Mungkin lain orang. Jadi maksudnya adalah semua ni lain-lain. Dia boleh sama tak? Kadang-kala boleh. Satu orang ni dia pernah dengar daripada dua sahabat. Pun pernah. Boleh Cuma anda nak maklumkan tentang syawahid dulu. Jangan pening-pening dulu. Jadi syawahid adalah dia kategori sahabat. Sahabat yang ada kuatkan hadis tu. Hadis yang sama Hadis yang sama. Kemudian diriwayatkanlah kepada Nabi SAW. Boleh setakat ni. Okay, contoh kita ambil contoh. Ana ada letak dalam tu juga contoh. Okay, awak sebagai contoh kalau kita jumpa satu B ni kan. B kemudian G ni ataupun dia terputus. Sahabat ni tak ada. Kalau sahabat tak ada, hadis apa kita panggil tadi? Peringkat sahabat hilang. Bukan mu'allaq, mursal. Betul? Okay, hadis mursal, hadis ringan ke berat kelemahannya? Ingat balik. Dia terputus pada sanad, betul? Pada sanad dia boleh naik taraf. Boleh, betul Utilani. Tepat sekali. Jadi contoh kalau kita ada satu hadis mursal, kita cuma bila takhrij kan, keluarkan balik hadis ni, kita cari hadis yang Nabi cakap ni, kita jumpa satu ni je. Maksudnya kita tak takhrij dengan betul lah. Kita perlu buat satu kajian takhrij yang betul-betul. Yang menyeluruh. Nanti kita belajar. Ada takhrij, orang takhrij tak sempurna. Kita nak belajar takhrij sempurna, keluarkan semua yang berkaitan dengan hadis tu. Kita jumpa kali hadis ni mursal. Tapi kita cari ada hadis ni. Dia ada syawahid. Aisyah ada sokongan daripada hadis Aisyah. Ada sokongan daripada hadis ni. Ada sokongan daripada hadis ni. Maka hadis ni naik taraf. Daripada asalnya dhaif ringan menjadi hasan li ghairihi. Dia boleh diterima hadis ni. Kita akan katalah hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Jadi kita orang-orang yang baca hadis ni tahu asalnya hadis ni dhaif. Tapi dia ada hadis-hadis lain yang sama, yang kuatkan. Boleh faham Syawahid yang lain. Ini kategori syawahid. Mutabaat dia bawah. Tak apa, nanti kita terangkan. Okey, Ana teruskan dulu. Mana nak iris ni? Ana harap jelaslah Ana punya penerangan. Okey. Kita ambil satu contoh. Contoh syawahid. Di sini Ana bawa satu contoh. Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Maksudnya, barang siapa yang mendengar seorang yang mengumumkan barang dia hilang di masjid, maka hendaklah dia berdoa. Ataupun hendaklah dia kata, semoga Allah tidak mengembalikan kepada kamu barang yang kamu hilang tu. Contohlah dia dekat masjid, kemudian dia ambil mikrofon masjid, kemudian dia punya beg duit hilang kan. Siapa ada nampak beg duit aku, begitulah kan, dekat mikrofon, ataupun dia pun maklumkan secara begitu dekat masjid. Maka Nabi kata, siapa yang kata begitu, cakap kepada dia, semoga barang kamu tu tak akan dijumpai. Ini ada satu bab dalam fikir, bab luqata, barang hilang. Bila kita nak war-warkan ataupun kita nak kita nak tanyalah tak boleh dalam masjid, nak luar masjid. Sebab itu kalau masjid-masjid sekarang mereka buat apa kalau ada barang hilang? Ada maklumkan mikrofon tak? Tak ada kan? Ada tak? Ada maklumkan dan ada yang letakkan dalam kotak ini. Jumpa dan begitulah. Found lost and found. Lost and found. Lost and found. Kadang ada dekat dia punya office kan? Naam. Itu lebih afdal lah, mengikut hadis lah sunnahnya. Jadi ini bab luqata boleh baca. Yang penting adalah hadis ni, kita tengok hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah kan? Kita tengok hadisnya, sanad dia an Abi Hurairah. Abu Hurairah dengar hadis ni daripada Nabi dan diriwayatkan kepada anak murid dia. Abu Hurairah ni sahabat Kemudian juga Buraidah bin Husayb juga ada riwayatkan hadis yang sama. Jadi kita kata begini, hadis Abu Hurairah ini adalah syahid kepada hadis Buraidah.
Dan hadis Buraidah adalah syahid kepada hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini secara umumnya memang sahih lah. Dia bukan dhaif, dia sahih. Cuma kita nak masuk konteks syawahid tu. Dia penguat antara satu dengan yang lain. Kalau ada dua lagi bagus, lagi hadis tu menjadi kuat. Jadi kedua-dua mereka adalah syahid antara satu sama yang lain. Jadi dia kategori sahabat. Dua-dua ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ustaz, hadis ni menyatakan bahawasanya tidak boleh umumkan barang yang hilang. Barang kita yang hilang. Orang yang hilang tidak boleh umumkan. Tapi seandainya pihak masjid yang umumkan barang itu hilang. Sebenarnya masjid berjumpa ada sebuah jam yang hilang di tempat wuduk. Selalunya kita dengar gitu kan? Boleh tidak? Allahualam. Ana ambil pandangan yang jangan begitulah. Ana ambil keumuman hadis ni. Sebab yang hadis ni orang itu sendiri yang hilang, orang itu sendiri yang mengumumkan. Tapi ini orang yang jumpa mengumumkan. Betul. Naam, betul. Jadi ana lebih cenderung kepada janganlah. Dia lebih selamat adalah letakkan maklumkan kepada lost and found lagi afdal lah. Kita keluar daripada khilaf. Ana lebih cenderung kepada yang itu. Tetapi kalau siapa yang nak ambil pendapat, mungkin ada perbahasan ulama dalam bab tu. Cuma itulah kita ambil berjaga-jaga sebab motif dia adalah tak nak jadi satu tempat yang mana setiap perkara yang nak diumumkan mesti di masjid secara kuat-kuat dan sebagainya. Masjid adalah tempat beribadah, ada orang sedang nak salat, ada orang sedang nak baca Quran dan sebagainya. Dia begitu. Okay, taib. Jadi itu syawahid. Okay, mutabaat. Ni kita nak belajar bagaimana dia naik secara dasarnya. Okay, jadi kalau mutabaat, dia bawa, dia bukan sahabat. Awak ingat begitu. Syawahid adalah pembantu, penolong daripada hadis-hadis lain, menguatkan satu hadis tu, tetapi dia dikuatkan daripada awal lagi. Sahabat. Kalau mutabaat, maksud asalnya adalah ikut. Tabi' kan, tabi'in, ikut kan. Mutabaat adalah dia ikut asalnya, tapi dia term kadang-kadang tak ada kaitan pun. Jadi ikut apa? Awak tengok Nabi SAW yang dengar mesti sahabat. Kita letaklah H ni Aisyah ataupun Abu Hurairah ataupun Abu Bakar, Umar, Uthman, siapa sajalah sahabat. Dan bila disebutkan oleh Umar, seorang sahabat lain dengar ataupun tabi'in yang dengar. Bila tabi'in ni dengar hadis tu, kemudian dia ada dua anak murid. Jadi dia adalah C, kita panggil C adalah tabi' bagi F. Letak ini anak murid kepada Sa'id bin Musayyib. Boleh faham insya-Allah, contohlah ni contoh. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in. Okey. Jadi ini mungkin dia punya anak murid. Dia ada dua anak murid yang dengar serentak hadis tu. Jadi kita panggil ini secara dia satu istilah mutaba'at tam kita panggil. Tam sempurna. Yang mana mereka kongsi syekh. Contoh ana macam nak kata awak lah, kita ambil contoh awak boleh tak yang ada dekat dalam ni. Okay, sebagai contoh Azman dengan Mahayuddin mengambil satu hadis daripada ana ambil daripada Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Jadi ana ada dua anak murid yang dengar the same hadis. Jadi kita panggil itu adalah penguat lah. Iaitu Mahayuddin penguat bagi Azman, begitu hadisnya. Boleh Dia bukan, yang penting bukan peringkat sahabat, dia peringkat bawah sahabat, tabi'in, tabi'in begitu. Kalau ada satu lagi kita panggil mutaba'at naqisah, ini semua term berat termnya. Naqisah ni dia tak sempurna. Kalau tam sempurna, yang ini tak sempurna sebab lain syekh. Sebagai contoh tadi kan kita ambil contoh Khidir, kemudian ada dua anak murid, Mahayuddin dan juga Azman. Azman pula ceritakan tu kepada anak dia ataupun ceritakan kepada siapa-siapalah. Yang penting tak berkongsi dengan Mahayuddin. F ni kita ambil Mahayuddin yang ini Azman C. Jadi dua-dua bila kongsikan satu hadis yang sama ambil daripada anak, maka dia kongsikan kepada orang lain yang mereka tak kenal. Jadi kita panggil B juga dia adalah penguat, B adalah tabi' kepada E. Dia menguatkan, tetapi tabi' yang jenis naqis. Sebab dia bukan ambil daripada guru yang sama, tetapi orang yang berbeza. Yang orang berbeza itu ambil guru yang sama. It's very technical. Boleh faham setakat ni? Cuma nak katakan, nak senang kita ingat, syawahid peringkat sahabat, mutaba'at peringkat di bawah sahabat. Begitu.
Yang penting Allahumma shalli nafi'ah. Yang penting dia adalah penguat. Boleh setakat ni. Okay, Ana bagi satu contoh Kalaulah begini, tiba-tiba dekat dalam ni, dekat dalam ni orang ni pendusta. Dia ni pendusta. Boleh naik tak? Hadis ni. Yang ikut jalur ni. Jalur H daripada sini. Sini kita ambil jalur yang ni. Tak boleh kan? Sebab once ada satu orang pendusta, ini semua dah tak pakai dah. Hadis ni dah tak pakai. Jadi kalau dia ada dua hadis, walaupun ada 2, 3, 4, selagi mana dia pendusta tak boleh pakai. Kalau ini pun pendusta juga, maka hadis keseluruhan ini semua dah tak pakai dah tak boleh. Ini adalah buatan orang hadis ni. Jadi walaupun banyak macam mana pun sanad dia ada seorang yang dikritik, maka semua hadis tu selagi mana ada kritikan pada perawi itu, secara peribadi tak boleh lah. Tetapi kalaulah ulama khilaf, kalaulah dia hadis dhaif ringan dengan hadis dhaif ringan. Contoh, dia yang ini terputus pada C, yang ini pula terputus pada D. Dua-dua ni hadis ini dhaif, tapi dhaif yang ringan. Bila hadis dhaif ringan dengan dhaif ringan bercantum, dia boleh kuatkan. Dhaif ringan dengan berat tak boleh. Begitu mereka letakkan. Sebab kalau hadis ringan, dhaif ringan ada banyak, maka dia boleh kuatkan. Boleh faham setakat ni? Hadis dhaif yang ringan, kalau ada banyak, maka dia akan naikkan darjat dia menjadi hasan. Kalau hadis dhaif yang ringan, ada kekuatannya hadis yang sahih lagi bagus. Lagi dia boleh naikkan. Satu lagi kes adalah hadis dhaif yang ringan dhaifnya, maka dia boleh naik. Begitu. Dan kita dah belajar bagaimana nak tahu dia ringan ataupun berat. Boleh Sangat teknikal kan? Sangat teknikal. Jadi itulah kita panggil ilmu hadis. Anda teringat lagi semasa di uni, ramai yang tak nak ambil hadis sebab ni. Sebab terlalu teknikal sangat. Macam kita pula ada orang yang minat benda-benda teknikal. Kan? Lain orang lain lah. Mungkin kerana minat dia, sayang dia kepada hadis, sayang dia kepada dalam nak memastikan hadis tu sahih dan sebagainya. Okey, pertanyaan, soalan? Setakat ni boleh Jadi satunya adalah banyak jalan periwayatan hadis ataupun syawahid dan juga mutabaat. Yang kedua adalah kesepakatan umat dalam penerimaan sebuah hadis. Okey. Hadis itu disebutkan oleh ramai ulama lah. Dia ringan, kemudian disebutkan dalam kitab-kitab yang boleh diterima. Ataupun hadis itu bertepatan dengan ayat Al-Quran. Dan juga hadis yang keempat, syarat yang keempat, faktor yang keempat adalah hadis bertepatan dengan penemuan ilmiah masa kini. Okay, ini masih ada perbahasan lagi lah. Jadi selalunya kalau ada penemuan itu, kalau dia hadis yang berat, maka kadang-kala tu tak boleh. Dhaifnya tu berat. Tetapi kalau ringan boleh dibincangkan lah. Penemuan-penemuan ilmiah, sains dan sebagainya. Tapi dia mesti ada dhaif dulu tau. Mesti ada dhaif yang ringan, tak boleh buat buatan. Sebagai contoh yang masyhur apa? Yang makan nasi campur dengan makanan darat dan laut. Anda sebutkan sebelum ni kan? Makan makanan darat dan makanan laut boleh digabungkan, campurkan ataupun tak boleh. Pada dasarnya hadis tu tak ada. Hadis tu tak ada. Jadi untuk mensahihkan hadis tu memang tak boleh lah sebab tak ada. Kita katakan dari sudut sains, sebab kita nak sandarkan kepada Nabi sekarang. Kita kata Nabi tak ada larang. Tetapi dari sudut sains, kalau ada kemudaratan, kita tak lakukanlah. Jangan lakukan begitu. Jangan makan makanan darat dan laut bercampuran. Mayudin ada apa-apa nak kata? Tak ada Okey, boleh pertanyaan, soalan? Tak ada Okey, ini semua kita boleh skip baca sendiri. Apa faktor yang tidak boleh menaikkan hadis yang lemah? Okey, sebentar Okey, yang Ibn Salah rasa tak perlulah. Okey, kita ambil yang ini. Faktor yang tidak boleh menaikkan hadis, darjat hadis lemah adalah yang pertama, ulama mujtahid berhujah dengan hadis yang lemah.
Jadi ini ana ambil beginilah sebentar ya. Jadi awak kenal mujtahid, orang-orang yang ada kepakaran, ada ilmu yang lebih, yang mana mereka diizinkan dengan adanya ilmu bahasa Arab mereka bagus, kemudian ilmu Quran mereka, tafsir mereka, hadis mereka, ilmu usul, fikir dan sebagainya lah. Maka mereka diizinkan untuk berijtihad. Tetapi kalau ijtihad mereka salah, kita sebagai orang awam ambil ke taklid saja? Kalau awak bagaimana? Kalau ada satu pendapat, boleh berikan anda satu contoh mujtahid tak? Orang yang dikategorikan sebagai mujtahid. Pernah dengar kan perkataan mujtahid? Siapa? Siapa boleh kita kata dia mujtahid? Syekh Yusuf Qaradawi. Okey, kalau zaman sekarang Syekh Yusuf Qaradawi, okey, boleh. Kalau daripada zaman dulu, zaman ulama salaf, ada mengatakan Bukhari, okey, Imam Bukhari mujtahid, dan beliau pun ada pendapat beliau tentang aurat kan. Beliau ijtihad lain sikit. Kalau aurat lelaki, ada mengatakan daripada pusat hingga lutut, betul? Kebanyakannya lah. Peha bukan aurat, tetapi beliau antara pendapat yang mengatakan kubul dan dubur saja aurat. Aurat lelaki tau. Maksudnya kalau pakai seluar dalam boleh lagi. Tapi janganlah kata ustaz datang kelas pakai seluar dalam je lah. Bukanlah maksudnya. Walaupun tak aurat, ada adabnya lah. Cuma nak mengatakan aurat lelaki ni sampai mana. Jadi beliau Bukhari antara ulama mujtahid dan ijtihad aurat adalah kubul dan dubur saja. Maksudnya kemaluan lah. Kemaluan saja. Kalau kemaluan tu dah tutup, maksudnya dah aurat tu dah tertutup lah. Okay, betul. Jadi nak katakan Bukhari juga ulama ataupun mujtahid. Yang lain, mazhab-mazhab tak dikategorikan ke? Okay, Imam Ghazali, okay, boleh dikira tak? Imam Ghazali ulama khilaf lah. Sebab Imam Ghazali dari aspek ilmu hadisnya dipertikaikan. Beliau bagus daripada aspek pendidikannya, bagus dari sudut ilmu kalamnya kan, falsafahnya bagus, fiqhnya bagus, maqasidnya bagus. Tetapi dalam isu hadisnya ulama masih lagi bincangkan lah bagaimana. Okay, jadi kita sebut semua ulama mazhab, boleh tak? Boleh Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Ahmad, mazhab Hambali. Jadi ini semua kategori mereka adalah mujtahid. Jadi kalaulah mereka silap kan, maka kita pun tak bolehlah, selagi mana mereka kata mereka berhujahkan dengan hadis lemah, kemudian kita pun kata oh hadis ni sahih lah. Sebab Imam Syafi'i sebagai contoh, Imam Syafi'i guna hadis ni dalam kitab dia lemah hadis ni, kita kata oh maka itu hadis ni kuat lah sebab imam tu dia mujtahid. Sedangkan bila kita nilai ada kelemahannya di situ. Jadi ana lebih cenderung lihat kepada dari aspek adab kita lah. Okay, jadi ulama ini mereka bila ijtihad kadang-kadang ada salah, kadang-kadang ada silapnya di situ kan. Manusialah. Okay, dan Nabi pun kata sallallahu alaihi wasallam idza hakama fajtahada, apabila seorang hakim itu melakukan hukum berijtihad thumma akhta'a, kemudian dia silap kan, kemudian falahu ajr, kalau dia silap maka dia ada satu pahala, dia dapat satu pahala. Idza hakama, kalau dia keluarkan satu fatwa dan hukum, seorang hakim ini, dan dia ijtihad thumma asaba, kemudian betul ijtihadnya tu sesuai dan betul, falahu ajran, dia dapat dua ganjaran, dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nak katakan Nabi sendiri kata orang mujtahid kadang-kadang ada salah, kadang-kadang betul. Dan Imam Syafi'i yang ingat kata-kata Imam Syafi'i kata idza sahhal hadis kan fadribu biqauli al-haid. Kalau hadis itu dia sahih dan pendapat aku seakan tak sahih, maka lemparkan pendapat aku itu di dinding. Jika engkau melihat hujah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapat aku. Ataupun kata Imam Syafi'i yang lain, jika kalian mendapati dalam kitab aku ini sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnah, beliau mengatakan faqulu bi sunnah, maka katakanlah, sampaikanlah dengan sunnah dan tinggalkanlah pendapat aku. Jadi ini amanah orang-orang mujtahid lah. Kalau mereka salah, silap, maka jangan ambil mana yang benar, yang betul. Boleh. Jadi kita tak boleh katakan oh ada ulama hadis ataupun ulama mujtahid ijtihad,
dalam kitab-kitab mereka, tapi hadis ni lemah, kita kategorikan dia boleh sahih lah sebab dia ulama mujtahid. Itu bukan caranya dalam nak menilai ataupun menaikkan taraf hadis tersebut. Tadi kita dah katakan mesti ada beberapa turuk ataupun jalan sanad yang lain, itu yang boleh menyebabkan dia naik selalunya. Dengan kata-kata ulama mujtahid saja tak boleh lah, mesti ada bukti. Setakat ni boleh insya-Allah? Boleh. Maaf Ustaz, boleh saya tanya? Yang the one about kita baca Yasin pada orang nazak, that example, that Azad is hadis yang lemah kan, or dhaif? Itu hadis dhaif. So for that one, are there also ulama yang practice that? Practice. Betul. Jadi hadis itu adalah dhaif yang berat. Itu bukan ringan. Hadis yang berat, satu. Dikritik pada perawi itu, bila hadis berat, dah tak ada can lah dia naik. Tetapi kita katakan, walaupun dia berat, amalan itu diamalkan oleh ulama-ulama dahulu. Kita tak kaitkan itu hadis Nabi. Kita kata itu ada amalan-amalan mereka. Beza, kita kaitkan dengan Nabi dengan kita kata amalan orang-orang dahulu ataupun ulama-ulama. Terjawab insya-Allah utilan ni? Boleh okey. Okey, kasyaf boleh tak naikkan hadis daripada dhaif kita dapat kasyaf, okey hadisnya sahih. Kasyaf tu apa? Siapa tahu? Ni pun ada tau isu ni, masya-Allah. Sampai zaman sekarang guna kasyaf. Nak nilai hadis dengan kasyaf. Ana tanya dulu, kasyaf tu apa? Kasyaf, kalau layman term tu, kita selalu cakap kasyaf tu orang tu dapat melihat sesuatu yang gaib ataupun di belakang tabir. Kasyaf. Kasyaf layman term lah, tapi kalau dalam bahasa saya tak faham sangat. Betul, sebenarnya betul. Jadi kasyaf secara bahasa maksudnya tersingkap ataupun terbuka. Kan? Dia orang-orang soleh yang boleh nampak sesuatu. Kita kata waliullah lah, Allah berikan kelebihan sedikit dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Ada mengatakan kasyaf juga budak boleh dapat. Kasyaf, Allahu a'lam, maksudnya budak tu mungkin kita orang dewasa tak nampak, tapi budak tu boleh nampak bila lalu di perkuburan, kadang-kadang dia ternampak orang diazab dan sebagainya. Ada mengatakan itu adalah yakshifullah, Allah telah menyingkapi pandangan dia tu ataupun pemandangan dia tu, yang mana orang lain tak nampak, dia nampak. Allahu a'lam, yang penting adalah kasyaf ni ada disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Cuma menggunakan ilmu kasyaf ini untuk menguatkan hadis ni, ulama tentanglah, tak boleh. Dan isu ini sepanjang zaman sampai hari ini pun orang akan debate dengan golongan-golongan yang bagiana dia ada sedikit melampau. Dan selalunya orang-orang begini, maaf kata, golongan-golongan yang gelar diri mereka sebagai sufi, dan sufi yang kita katakan yang agak melampau sedikit lah kesufiannya tu. Anda tak kata semua sufi tak betul ataupun semua sufi salah, tidak. Ada yang ekstrim. Sehingga kan ada dalam kitab mereka katakan apa? Bila mereka katakan kepada orang-orang yang belajar, yang berilmu, mereka mengatakan akhadtum ilmukum maitan anil mayyit. Kamu mengambil ilmu daripada kulit. Kan kulit itu orang yang dah mati. Tapi kami wa akhadna ilmuna anil hayy alladhi la yamut, mereka kata. Tetapi kita ni, mereka kata, mengambil ilmu daripada yang hidup yang tak akan mati. Maksudnya, mereka kalau nak tahu satu benda tak payah belajar. Tak perlu belajar. Mimpi, kasyaf, dapat terus daripada Allah. Dapat inspirasi. Tak perlu pergi untuk rihlah ataupun pergi keluar cari hadis. Kan pergi mengembara, tak perlu. Jadi ini, awak kalau nak lihat kenyataan ini ada dalam buku Tabaqah Kubra oleh Sya'rani, Imam Sya'rani. Okay, boleh. Jadi ini pun Ana ada letakkan dalam ni, dan dia pun ni baru ni lately. Dia ni adalah antara kita kata belajar hadis juga, cuma cara dia adalah dia ada ketakasuban sikit dengan beberapa aliran lah. Dia katakan begini, menilai hadis berdasarkan kasyaf, ilham, mimpi dan seumpamanya ni daripada YouTube YouTube dia lah, merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap hadis oleh ulama. Jadi persoalannya situ, siapa yang menilai guna kasyaf? Perlu dimaklumkanlah. Namun bukan semua orang berkelayakan untuk menilai hadis sebegini, iaitu melalui kasyaf, mimpi ataupun ilham. Kita orang biasa, dia kata, cukup sekadar menurut penilaian ulama hadis dari sudut zahir berdasarkan ilmu mustalah hadis.
Dan dia katakan orang yang menggunakan kaedah ini dah mula guna ni lah term-term yang tertentu lah Dan ini kita dah tak berapa minati lah kalau kita saling tuhmah dan sebagainya lah. Jadi pengikut Wahabi dan seumpama mereka adalah menolak terus cara ini, menahan. Dia bukan berkaitan Wahabi ke tidak ke orang-orang, dia tak ada kaitan sebenarnya. Ini adalah disiplin hadis yang diletakkan sepanjang zaman. Dia tak ada kaitan dengan aliran yang tertentu. Itu kita perlu faham lah. Boleh insyaAllah Okay, jadi kaedah yang kedua ni, kalau ikut logik pun kita dah boleh nampak sebenarnya. Ana tak tahu Ana pernah kongsikan kata-kata Ibn Mubarak ke tidak. Yang mana Ibn Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa syaa. Oh yang ini. Al-isnadu minad din. Isnad itu daripada agama. Kalau tak kerana sanad itu, orang akan cakap dengan sesuka hatinya. Logik tak? Dia kata Nabi cakap begitu, Nabi cakap begitu. Tanpa mendatangkan bukti, awak dengar daripada siapa? Awak dengar daripada siapa? Maksudnya ilmu hadis tu dia langkau. Dia langkau ilmu sanad, ilmu matan semua dia langkau. Dia skip. Dia tak ikut disiplin hadis. Maka dia boleh sebutlah apa saja dia nak sebut. Oh ini ada hadis Nabi, Nabi kata begini-begini. Sedangkan dia berdusta demi dusta demi dusta. Nabi tak pernah kata pun. Jadi satu disiplin yang ulama letak, nak tak nak belajar hadis, pergi mengembara, pergi belajar, pergi dengar, ilmu jarh ta'dil semua perlu tahu. Ilmu takhrij semua perlu. Kalau tidak, Bukhari kan, Imam Muslim tak berguna lagi lah. Kan ulama Abu Daud, Nasai semua dah tak terguna, betul kan? Jadi mereka susun secara terperinci. Disiplin adalah untuk menjaga dan memelihara khazanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda rasa tak boleh lah hanya tunggu mimpi baru nak kata, oh hadisnya sahih, saya dapat mimpi saya jumpa Nabi. Boleh tak begitu? Jadi mungkin ada yang terima, ada yang tidak. Kalau anda tak terimalah. Contoh yang ketiga adalah naikkan satu darjat hadis daripada dhaif ataupun palsu menjadi sahih dengan mimpi Nabi. Tak boleh. Dia kata, oh saya mimpi Nabi kata ikutlah buku Ibn Majah sebagai contoh. Buku Ibn Hibban ni bagus Nabi kata dalam mimpinya. Tak boleh lah, tak boleh menjadi hujah. Ataupun istikharah, boleh tak istikharah? Kan kita jumpa satu hadis ni dhaif ke, lemah ke, palsu Okey, kita solat dulu lah istikharah. Tak boleh. Kita perlu cek sanad dia, cek matan dia. Tak boleh begitu semua benda istikharah tanpa kita usaha. Kan tak boleh lah. Jadi dia ada disiplin-disiplin dalam ilmu. Jadi bila anda sebut dalam ni, bukan kita sebut tanpa ada bukti ataupun tanpa sandaran. Ini semua dilakukan oleh orang-orang sepanjang zaman. Anda dah berikan satu contoh, misal sampai zaman teknologi sekarang pun, dan beliau ini adalah tokoh, bukan tokoh lah, kita katakan ustaz hadis ni. Dia ada PhD dalam hadis. Tapi kerana dia ada terkait dengan beberapa aliran, maka itulah ada masalah di situ. Boleh sebab tu ketakasuban yang fanatism ni kita perlu hati-hati. Ada pertanyaan, soalan buat masa ni? Tak ada yang lain? Tak ada. Uhti Sabaria, Uhti Zuraida, tak ada. Uhti Maimunah, Riza, Azia, tak ada Okey. Sikit lagi kita ada 5 minit. Cek. Soalan di chat. Betul tak? Okey, sebentar kita baca. Okey, Ustaz, tapi saya membaca Imam Bukhari istikharah sebelum membukukan setiap hadis. Okey, itu pembukuan. Pembukuan hadis memang perlu istikharah dan usaha. Beza kalau di istikharah saja, betul. Imam Bukhari akan istikharah dan juga solat. Solat dan juga akan solat istikharah dan berdoa lah. Betul. Kerana yang beliau nak pilih itu adalah hadis Nabi. Tetapi beliau mesti cek. Beliau letakkan syarat yang kuat. Maksudnya adalah itu beliau usaha, kemudian beliau doa. Lain kan? Doa dan usaha tu tawakal lah kita panggil. Yang ini jenis adalah macam dia tawakal ataupun tawakul kan. Dia cuma doa, dia minta tanpa usaha. Tak boleh lah. Kalau gitu semua orang tak pergi belajar kan. Semua orang duduk rumah, tunggu mimpi sajalah. Tapi Ana pernah tahu mimpi satu mimpi, tetapi dia betul. Dulu mimpi masa Ana zaman belajar bangku sekolah dulu, ada satu perkataan Ana lupa sekarang. Perkataan tu Ana tak pernah dengar, tetapi dia perkataan English.
English. Kemudian bila Ana bangun, teringat perkataan tu. Ana tak pernah dengar. Ana buka dictionary, betul maksud dia. Tapi itu dari aspek kita boleh jadikan hujah lah di situ. Cuma Ana nak katakan pernah terjadi pada Ana lah. Tapi bila dia berkaitan dengan agama, jangan dilakukan begitulah. Okey, Allah Alam. Okey, boleh syarat untuk menaikkan hadis yang lemah adalah tiada perawi yang dituduh sebagai pendusta. Okey, ini antara yang paling penting, diriwayatkan menerusi jalan periwayatan yang berbeza, iaitu banyak jalan, banyak turuk ataupun banyak sanad-sanad lain yang dapat menguatkan. Okey, tidak bercanggah. Tidak bercanggah dengan hadis yang lebih kuat. Okey, dia bukanlah hadis syaz, tadi kita dah sebut, bukan hadis munkar. Matan hadis tidak berbeza. Dia mesti hadis yang sama, bukan hadis yang berbeza dalam bab tajuk yang sama. Okey, syarat untuk naikkan. Okey, dalam bab matan, kadang-kadang lafaz ada beza-beza sikit, tak apa, tapi dia maksud hadis tu sama. Okey, boleh? Okey, baik, kita ambil yang terakhir nilai. Bab yang Ibn Salah tu Ana takkan masuk sebab itu tak penting. Okey, menghukum hadis sebagai sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu' adalah perkara ijtihadiyah. Para ulama bersungguh-sungguh untuk sampai kepada natijah yang paling hampir kepada kebenaran. Jadi memang ini sebagai rumusan bagus untuk kita tahu apa saja yang ulama letakkan, ulama adakan, ini semuanya ijtihad. Ijtihad ulama, betul. Dan kita banyaknya kita taklid lah. Kita taklid kepada ulama-ulama hadis. Kita ikut mereka. Sebab kita tak hidup pada zaman mereka, kita tak jumpa perawi-perawi. Mereka nilai sekadar apa yang mereka tahu, ilmu-ilmu mereka lah. Jadi ini kita panggil sebagai ijtihadiyah. Sebab tu bila ada ulama tu dia senaraikan hadis ini hasan, maka kita kadang-kadang tu boleh ada ruang untuk mengkaji lagi lah. Sebab dia ijtihad kan. Dia mengeluarkan pendapat dia dengan ilmu yang dia ada. Jadi kalau dia kata dhaif, maudhu', sebab tu tadi soalan yang awal tadi dimaklumkan kepada Ana, adakah sampai hari ini boleh kita menilai ataupun kita cek? Memang boleh. Memang boleh. Okey. Baik. Dan lagi-lagi sekarang zaman teknologi, kita ada kita kata apa? Ada kelebihan lah dari sudut maklumat tu. Sampai banyaknya kepada kita. Mungkin zaman mereka tak sampai maklumat tu, sebahagiannya kepada kita banyak yang sampai. Okey, boleh? Yang ini Ana letak saja langkah untuk menentukan darjah hadis. 5 syarat yang penting hadis itu sahih. Okey, ini asas mesti tahu student of hadis mesti tahu. Student of sunnah. Okey, Ibn Salah ni Ana takkan sentuh lah sebab dia adalah berkaitan dengan ulama hadis. Ini tak penting untuk silibus kita. Siapa nak baca boleh? Boleh baca. Okey, boleh? Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, ada pertanyaan, soalan? Okey, jadi dengan apa yang kita dah kongsikan selama 5 minggu, ini adalah perkara yang hanya saja kita fokuskan. Okey, Ana bacakan. Satu adalah berkaitan dengan sejarah. Okey, sebentar. Awak ingat lagi tak bagaimana awak punya peperiksaan? Kalau datang kelas. Exam dia macam mana? A dulu kan, grup A, betul? Lakukan dulu selama sejam kan? Dia cuma open book saja, close book saja, betul? Close book, grup A datang dulu, lakukan sejam, kemudian ada break selama 15-20 minit begitu, baru grup B datanglah untuk lakukan peperiksaan, buat peperiksaan. Jadi dia close book, betul? Close book kan? Jadi awak cuma fokuskan ini. Dia ada 3 soalan lah, awak pilih satu. Tak adil lah kalau Ana beri 3-3 betul-betul 3-3 tu kan? Tak boleh lah. Jadi Ana berikan satu ekstra. Jadi antara soalannya begini. Satu tentang sejarah. Bila mulanya sejarah takdir mula bila? Ini kita kongsikan dalam 5 minit ni, ada baki ni. Secara ringkas saja. Bila start jarah takdil? Zaman siapa? Sahabat ke, tabi'in ke? Nabi. Naam, zaman Nabi Muhammad SAW dah mula dah. Cara Nabi jarah dan takdil beberapa orang pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ana ada minta apakah 3 faedah mempelajari ilmu jarah takdil? Nak gunakan daripada pandangan awak pun boleh lah. Yang penting dia sesuai. Tapi Ana ada letakkan kan sebelum ni kan, antara faedah dan juga hikmah. Mungkin kita kongsikan satu, boleh?
Ini sesi ke berapa? Sesi pertama kan? Okey. Dapat? Semua nota dikeluarkan. Mana ni? Kalau ikut logik macam mana? Dia dalam slides yang pertama, muka surat ataupun slides yang ke-22. Kepentingan dan faedah ilmu jarah ta'dil. Samalah awak, kepentingan dan faedah tu lebih kurang lah. Anda minta berapa? 3 saja kan? 3 saja. Okay. Ada. 1 poin pun boleh. Faedah ilmu ini, kelebihan. Ada yang kongsikan, antaranya Zahar mengatakan dapat ketahui keadaan perawi tersebut. Okey, bagus. Sebab kita menilai perawi kan? Maaf, page nombor berapa? 25. 25 25, bukan page, slides yang ke-25. Slides pertama. Slide pertama, minggu pertama, slide minggu pertama, maaf. Slide minggu pertama. Okay, ada yang sebutkan faedah ilmu ini ke apa? Boleh, yang itu pun boleh. Jadi awak inilah puan boleh tandakan di situ star ke apalah, itu penting. Okay, jadi ada yang sebutkan di sini jauhi kesalahan dan pendustaan. Bagus menjaga dan memelihara syariat. Akh Juraimi mengatakan tidak berhujah dengan hadis yang lemah yang disampaikan oleh perawi-perawi yang lemah. Okay, ini antara disiplin bagus. Uti Haiza mengatakan mempertahankan sunnah. Ini pun bagus, penting. Tapi nanti awak lihat soalan dia, kalau Ana minta bincangkan, maklumkan, kalau Ana kata senaraikan, you just say point 1, point 2, point 3, begitu. Okay. Tengok dan lihat kepada markahnya juga. Kalau markah sedikit, jangan buat 2 page pula, buang masa. Senaraikan. Okay, boleh ya? Baik. Ustaz, maksud Ustaz senaraikan tu apa maksudnya? Senaraikan. Kalau soalan ni kata senaraikan 3 faedah mempelajari ilmu jarah ta'dil. Awak kata pertama menjaga dan memelihara syariat. Yang kedua mempertahankan sunnah. Ketiga menjauhi kesalahan dan pendustaan. Dah, stop. Kalau anda kata okey, jelaskan secara terperinci. Ataupun senaraikan 3 serta jelaskan ataupun cerakinkan dan sebagainya secara detail, barulah secara detail. Ustaz, yang Ana ada 4 tu, okey ke Ustaz? Tidak berhujah dengan khabar-khabar perawi yang tidak ada. Betul. Boleh. Nak ambil yang ini boleh. Awak ambil yang ini pun boleh daripada Azman. Okey, kemudian ada 3 syarat dan 3 adab. Ana akan minta antara satu soalan tu awak boleh pilih 2 kan soalan. Okey, apakah hukum mengumpat di dalam Islam? Awak boleh jelaskan, ulama berbeza pendapat. Ada kata ialah mengumpat yang haram, ada mengumpat yang diizinkan dengan syarat dan sebagainya. Kemudian sebutkan 3 syarat dan adab al-jarih dan mu'addil. Jarih ni apa? Jarih ni ulama-ulama yang mengkritik. Dia pengkritik. Jadi dia yang nak kritik ataupun menilai seorang perawi tu, apa yang perlu ada pada dia? Syarat-syarat dia. Mesti mahir dalam dalam ilmu hadis, tahu istilah-istilahnya. Banyaklah awak baca syarat-syaratnya. Kemudian adab-adabnya, janganlah dia menilainya lebih daripada kadar keperluan. Semua dia bangkitkan tentang family dia dan sebagainya, tak perlu, tentang hadis saja. Jadi ada adab-adab dia. Betul itu kita dah jelaskan Jadi awak boleh baca. Kemudian yang ketiga, kongsikan 2 kaedah mengetahui adalah seorang perawi. Yang ini kita dah jelaskan. Lihat buku jarah ta'dil, kemudian lihat kepada perawi itu digunakan dalam Bukhari, Muslim. Yang boleh kan, ingat lagi kan? Bukannya tahun lepas. Okay. Kemudian kaedah mengetahui al-jarah dan seorang perawi. Betul, yang ini awak tahu 2 kaedah tu, lihat kepada kepribadiannya, adalahnya dan juga penghafalannya, dhabtnya, betul? Okey. Dan yang terakhir baru tadi kita kongsikan, apakah faktor yang membuatkan hadis dhaif tidak boleh dinaikkan? Itu pun awak bacalah. Kerana antaranya hadisnya dhaifnya berat,
Antaranya kenapa dia tak boleh naikkan faktornya. Awak bacalah. Tadi kita dah jelaskan. Okey, boleh. Sekarang pun waktu dah 10.16. Sebentar lepas ni mana ada kelas lain lah. Awak ada apa-apa lain sebelum kita akhiri? Saya ada soalan Ustaz tentang hadis ringan berat. Tadi dhaif berat membawa erti bahawa Ustaz dhaif itu tidak boleh dipakai lah. To that side. Tapi kalau hadis tu hadis hasan berat, dia memaknanya towards boleh pakai ataupun tak boleh pakai. Maaf, hadis hasan berat? Ada? Tak ada ya? Tak ada. Itu tidak ada. Okey. That's all. Ya. Memang tak ada istilah hadis hasan berat lah. Tak ada. Hadis dhaif berat ringan ada. Okey, insya-Allah nanti kalau Ana ada masa nanti Ana kongsikan tentang video-video yang mungkin bermanfaat lah. Insya-Allah Okey, Ana harap perkongsian kita untuk 5 sesi ini membuahkan manfaat, memberikan kita secara gambaran umum apa itu jarah dan ta'dil. Dan seperti Ana katakan, banyak lagi yang perlu kita baca. Sekadar ni untuk basicnya cukuplah, boleh insya-Allah. Dan Naam? Syukran. Afwan. Okey, untuk buku Takhrijul Hadis, insya-Allah kita akan guna buku ini. Nanti Ana akan maklumkan buku betul-betul tentang Takhrijul Hadis. Kita akan belajar bagaimana kita nak check hadis tu. Kita jumpa dekat social media kan, orang post hadis tu, macam mana kita nak check status dia. Dia sahih ke, hasan ke, dhaif ringan ke, dhaif berat ke, kita akan belajarlah ada beberapa kaedah untuk kita check. Dan Ana rasa tu penting untuk kita belajar. Nanti Ustaz snapshot ada punya cover page ya. Snapshot cover page. Naam, betul. InsyaAllah Ana snapshot. Boleh insyaAllah. Okey, boleh ya? Buku tu Ustaz dekat Darul Andalus tak ada stok. Yang ini? Ya. Ana dah check hari tu, dia cakap tak ada stok. Oh, tak ada stok daripada Darul Andalus yang recommend punya. Okey, boleh. Mungkin nak kena check bookshop lain. Bookshop lain mungkin. Naam. Nanti siapa yang jumpa kita kongsi-kongsi dalam WhatsApp lah. InsyaAllah Okey, boleh. Ana pun tolong cari juga. InsyaAllah. Okey, baik. Dengan itu, kita boleh akhiri sesi pada pagi ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, soalan, kita boleh ajukan terus, boleh PM Ana ataupun boleh kongsikan di WhatsApp kita. Okey, jadi kita akhiri sesi kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua sudi mendengar perkongsian Ana pagi ini. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Okay, Ana akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.